Dulu dalam episod Mahsyar kita dah cerita sebanyak 7 siri berkaitan dengan Mahsyar, sehinggalah semua orang beredar telah menerima buku dengan tangan kanan, alhamdulillah, ataupun menerima buku dengan tangan kiri ataupun daripada arah belakang, wal'iyadzubillah. Lalu Allah mengeluarkan salah satu daripada makhluknya yang luar biasa. Makhluk itu bernama kematian. Lalu kematian pada hari itu dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi dalam episod pengembaraan ke tempat penginapan terakhir bagi seseorang manusia ataupun jin, sama ada ke syurga, nas'alullah dzalik, ataupun ke neraka, na'udzubillahi min dzalik. Kita ni masuk dalam syurga tak sama. Ada orang macam inilah, kita nak buat soalan yang lebih mudah faham. Soalan yang lebih mudah faham, ada orang masuk syurga 1993, ada orang masuk syurga tahun 2001, ada orang masuk syurga tahun 2015, ada orang masuk syurga tahun 2032. Macam itulah tuan-tuan. Maksudnya setiap orang masuk ke dalam syurga dan tak sama dia punya tahun dia. Laki ni dia yang terakhir. Waktu dia kadang-kadang berjalan, kadang merangkak, kadang tersembam itu, kadang-kadang api neraka itu menyambar-nyambar dia. Bukan membakar dia. Terasa-rasa dia lagi dalam keadaan dalam perjalanan hari terakhir di dalam neraka. Kisah hari terakhir lelaki ini dalam neraka. Berapa lama dia duduk neraka, wal'iyadzubillah, nanti boleh tanya. Waktu kita duduk dalam syurga nanti, kita boleh tanya dia, berapa lama kamu duduk dalam neraka? Lelaki ini, dia sebut ketika itu, dia kata, Maha Suci Allah yang telah memberikan kepada aku satu pemberian yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana orang dahulu sampailah hari ini. Padahal tuan-tuan, dia adalah lelaki yang terakhir di dalam syurga kedudukannya di sisi Allah. Dia berasa dialah yang paling disayangi oleh Allah. Dia berasa dialah yang paling nikmat sekali dalam syurga, dan dia berasa dialah yang paling tinggi kedudukannya dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam episod pengembaraan ke tempat penginapan terakhir bagi seseorang manusia ataupun jin, sama ada ke syurga, nas'alullah dzalik, ataupun ke neraka, na'udzubillahi min dzalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dulu dalam episod Mahsyar kita dah cerita sebanyak 7 siri berkaitan dengan Mahsyar, sehinggalah semua orang beredar setelah menerima buku dengan tangan kanan, alhamdulillah, ataupun menerima buku dengan tangan kiri ataupun daripada arah belakang, wal'iyadzubillah. Lalu Allah mengeluarkan salah satu daripada makhluknya yang luar biasa. Makhluk itu bernama kematian. Lalu kematian pada hari itu dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Benda itu akan jadi satu suasana yang begitu pelik dalam pengalaman yang akan dilalui oleh semua anak Adam dan keturunan jin serta seluruh syaitan pada hari itu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ahli syurga pun dah masuk syurga, ahli neraka pun telah pun masuk ke dalam neraka. Ketika hampir ke semua ahli syurga masuk dalam syurga,
semua ahli neraka telah pun masuk ke dalam neraka secara keseluruhannya. Berlaku satu keadaan yang sangat pelik, iaitu ketika ahli syurga hampir kesemuanya 99.999% telah pun masuk dalam syurga. Dah dapat kunci, dah ziarah dengan saudara mara, dah tahu siapa jiran, dah pergi meronda sana sini dalam syurga. Subhanallah. Berlaku satu peristiwa, iaitu satu cerita yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah seorang lelaki terakhir yang keluar daripada neraka, dan dia adalah lelaki yang paling bawah kedudukannya di dalam syurga. Kisah ini sangatlah menarik dan alhamdulillah ia diceritakan di dalam beberapa hadis Bukhari dan Muslim. Saya gabungkan riwayat-riwayat ini untuk mendapatkan gambaran penuh kepada keadaan ataupun kisah lelaki terakhir ni. Ceritanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sebut permulaan hadis ni, kata Rasulullah kepada para sahabat, aku tahu satu orang yang terakhir masuk ke dalam syurga dan dia adalah yang terakhir keluar daripada neraka, dan dia adalah seorang lelaki. Sehingga Nabi sebut, aku kenal lelaki itu. Bukan Nabi kenal dia di dunia, tetapi seakan-akan daripada hadis ni, seolah-olah Nabi ditunjukkan oleh Allah Jalla Jalaluh akan peristiwa itu, sehingga Nabi seolah-olah melihat lelaki itu. Ada satu keadaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala arahkan para malaikat. Ini ada kaitan dengan kisah ni. Allah arah para malaikat, cuba tuan-tuan tengok, untuk keluarkan semua yang ada di dalam neraka, yang berbaki di dalam hati dan diri mereka walaupun sebesar zarrah iman. Kalau ada di dalam diri mereka iman sebesar zarrah. Zarrah ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar kerana ia terlalu kecil. Nak bagi tahunya, kalau sikit pun iman itu, zarrah pun, Allah arah para malaikat pergi keluarkan semua. Malaikat pun keluarkan. Keluarkan sampai satu tempat. Para malaikat ini, kata Rasulullah, dia kenal ahli neraka yang ada iman walaupun sebesar sebutir pasir. Saya nak sebut bagi lebih feel, kita lebih faham. Saya sebut sebutir pasir, satu pasir yang kecil itu, supaya kita lebih faham. Bila sebut zarrah ni, orang tak pernah tengok zarrah yang atom yang kecil ni. Dia orang tak pernah nak faham. Jadi para malaikat, kata Rasulullah, bila masuk dalam neraka, Allah Ta'ala suruh keluarkan ahli neraka, macam mana malaikat kenal? Jawapannya ialah, kata Rasulullah, apabila malaikat melihat atharas sujud ataupun atharas sujud. Allahumma ja'alna minal musallin al-maqbulin al-mukhlisin. Tuan-tuan sekalian, para malaikat boleh melihat orang yang diulang kali bakar di dalam syurga, kemudian dihidupkan kembali, diulang bakar, dihidupkan kembali, setelah rentung dihidupkan kembali, rentung dihidupkan kembali. Mereka ini Allah Azza wa Jal mengharamkan api neraka untuk memakan kesan sujud yang ada di dahi mereka. Bismillah, Masya Allah. Allah haramkan perkara tersebut. Jadi bila malaikat masuk ke dalam neraka, malaikat melihat kesan sujud itu di dahi mereka. Daripada situlah malaikat tahu dia ini pernah solat. Walaupun sekali seumur hidup dia. Dia pernah solat. Jadi kembali kepada kisah lelaki ni. Lelaki ini pun dikenali oleh malaikat daripada situ. Kemudian dia dikeluarkan oleh para malaikat. Ketika keluar, ada kalanya dia merangkak
ada kalanya dia berjalan, ada kalanya dia tersungkur. Tuan-tuan bayang, neraka ni gaung. Bila nak keluar ke arah luar tu dalam keadaan yang begitu susah. Dan kata Rasulullah, tasfa'uhun naru marrah. Waktu dia kadang-kadang berjalan, kadang merangkak, kadang tersembam itu, kadang-kadang api neraka itu menyambar-nyambar dia. Bukan membakar dia. Terasa-rasa dia lagi dalam keadaan dalam perjalanan hari terakhir di dalam neraka. Ini kisah hari terakhir lelaki ini dalam neraka. Berapa lama dia duduk neraka, wal'iyadzubillah, nanti boleh tanya. Waktu kita duduk dalam syurga nanti, kita boleh tanya dia, berapa lama kamu duduk dalam neraka? Sebab seperti yang kita semua tahu, kita ni masuk dalam syurga tak sama. Ada orang macam ni lah, kita nak buat soalan yang lebih mudah faham. Soalan yang lebih mudah faham, ada orang masuk syurga 1993, ada orang masuk syurga tahun 2001, ada orang masuk syurga tahun 2015, ada orang masuk syurga tahun 2032. Macam itulah tuan-tuan. Maksudnya setiap orang masuk ke dalam syurga dan tak sama dia punya tahun dia. Laki ni dia yang terakhir. Subhanallah, Masya Allah, dia yang terakhir. Kemudian dia pun tadi ni dalam perjalanan keluar tadi, dalam perjalanan dia keluar tadi daripada neraka tadi, api pun kadang-kadang dia terasa kepanasan api tadi, dia pun akhirnya berjaya keluar daripada neraka dan dibawa oleh para malaikat untuk lintas titian sirat. Setelah berjaya, dia pun duduk di depan taman syurga. Tak masuk syurga lagi. Bila duduk di depan pintu syurga, dari kejauhan lelaki ni nampak sebatang pohon yang begitu rindang dan juga sebatang sungai. Dia kata, wahai Allah, boleh tak nak tumpang teduh bawah pokok tu dan nak minum daripada air yang mengalir yang begitu segar di bawah pohon itu. Tuan-tuan, depan pintu syurga pun orang dah teringin untuk terus tinggal. Apatah lagi di dalam syurga. Allah SWT kata, wahai anak Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Satgi kalau aku bagi permintaan ni, hak dia hang minta hal lain pula. Maka lelaki tadi, dia pun berjanji dengan Allah. Dia kata, ya Allah, aku berjanji, aku tak minta dah. Aku nak minta kepada kamu, wahai Allah, untuk duduk di bawah pohon rendang tu dan minum daripada sungai dia yang segar. Yang tu je aku nak minta, wahai Allah. Allah pun izin. Lelaki tu pun pergi kat pokok tu, dia pun seronok tengok pokok depan syurga. Bukan pokok dalam syurga lagi tuan, depan pintu syurga. Dia minum dan dia pun seronok. Bila sampai ke pohon tu, dia nampak satu pokok lagi lebih rendang. Kalau tuan-tuan pernah tengok pokok rendang, tuan-tuan dengan di bawah dia ada sungai. Kalau tuan-tuan pernah tengok dan tuan-tuan boleh bayang suasana yang hampir serupa lah dengan tu. Walaupun jauh lah keadaan dia. Bila dia sampai kepada pokok yang pertama tadi, dia tengok Allahu Akbar. Ada pokok yang lebih rendang, ada sungai yang lebih lebar. Dia pun panggil lagi Allah. Dia kata, ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah. Boleh tak pokok nombor 2 tu nampak lagi rendang, sungai dia lagi besar. Boleh tak nak pergi kat situ? Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, alam ahadtani alla tas'alani ghairaha. Bukankah tadi, wahai anak Adam, kamu dah janji untuk tak tanya aku, tak minta kepada aku yang lain-lain? Allah tas'alani itu untuk tidak meminta kepada aku yang lain-lain. Begitulah sifat manusia berulang kali melakukan maksiat dan dosa kepada Allah kemudian bertaubat. 1000 kali dia melakukan dosa dan bertaubat, 1000 kali itulah Allah tidak jemu-jemu menerima taubat dia. Perangai anak Adam dan manusia ni sampai depan syurga. Bila lelaki terakhir ni, dia minta, wahai Allah,
Lepas ni aku tak minta dah. Allah Ta'ala kata janji. Janji tak? Nabi guna perkataan janji. Sampai dah depan pintu syurga pun dah janji dengan Allah, masih lagi mungkir. Tetapi begitulah Allah. Dialah Allah Arhamur Rahimin. Yang paling menyayangi, yang paling mengasihi, yang paling merahmati. Bila anak Adam tadi minta kali yang kedua, Allah Ta'ala kata, lepas ni jangan minta dah. Dia kata, ya, lepas ni tak minta dah. Dia pun pergi kepada pohon yang kedua, dia nampak pohon yang ketiga. Benda yang sama juga berlaku, dia kata, wahai Allah, pohon tu nampak lagi cantik, nombor 3 tu. Maka Allah Ta'ala pun kata, wahai anak Adam, tadi dah janji untuk tak minta. Dia kata, wahai Allah, boleh tak aku nak pohon yang ketiga ni, yang lebih lebar, yang lebih sungai dia yang lebih luas. Allah Ta'ala pun kata, ya. Begitulah kasih Allah yang tidak bertepi kepada makhluk yang paling Allah sayang, iaitulah manusia. Lalu anak Adam ni pun bergeraklah menuju ke pohon yang ketiga. Dia nampak pintu syurga dalam keadaan yang terbuka dan dia mendengar aswata ahlil jannah, suara penduduk syurga. Kali ini dia dengar, Allahu Akbar, dengar penduduk syurga. Hak bercakap, yang bermain, yang beredar, yang berjalan, yang bergerak, yang berprogram, yang bersukan, yang dengar suara aswat ahlil jannah. Nabi kata dia dengar. Bila dia dah duduk depan, dekat dengan pintu syurga, dia dengar suara ahli-ahli syurga. Nabi kata, fasakata masya'allahu an yaskut. Dia pun diam selama tempoh yang dikehendaki oleh Allah untuk diam. Dia diam, tuan-tuan. Ini dalam riwayat lain yang juga sahih. Dia tengok, dia diam, dia tengok. Allahu Rabbi. Saya tak boleh nak bayang macam mana keadaan tu. Begitu, orang kata, begitu kasih Allah dan begitu hebat syurga ni. Bila dia dengar suara ahli syurga, dia diam lama. Apa tuan-tuan? Dia kata, ya Rab, adkhilniha. Wahai Allah, boleh tak masukkan aku ke dalam syurga? Tuan-tuan, sememangnya lelaki ini ahli syurga yang terakhir. Memang Allah nak masuk pun dia dalam syurga. Allah sengaja tinggalkan peristiwa lelaki ini untuk tunjukkan kepada kita beberapa benda. Antaranya betapa manusia ni, ma'agdaraka ya ibna Adam, betapa cepatnya kamu memungkiri janji wahai anak Adam, kata Allah. Ya ibna Adam ma'agdarak, cepatnya kamu memungkir janji. Dulu dah janji untuk sekian tapi tak buat. Dan Allah nak tunjuk betapa rahmat dan kasihnya Allah kepada anak-anak Adam. Bila dia minta, ya Rab adkhilniha, wahai Allah, boleh tak masukkan aku ke dalamnya? Tuan-tuan sekalian, dia masuk, fawajadaha mal'a. Masuk dalam syurga, dia nampak penuh. Yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Begitu teks dia dalam satu riwayat lain. Allah Ta'ala tunjuk seolah-olah syurga penuh. Tengok ni tuan-tuan. Saja Allah bergurau dengan lelaki ni, Allah bergurau dengan lelaki ni, Allah Ta'ala tunjuk kat dia seolah-olah syurga penuh. Dia kata, wahai Allah, syurga penuh. Allah Ta'ala kata, tak penuh, masuk. Tuan-tuan, siapa yang tunggu lelaki ni? Rabbul Alamin. Jalla Jalaluh. Allah sendiri yang tunggu lelaki ni untuk menyambut. Dan dia adalah lelaki terakhir dalam syurga. Bila Allah persila dia masuk, Allah sengaja bagi nampak seolah-olah penuh. Yukhayyal ilaihi annaha mal'a. Dia masuk, dia kata, ya Allah penuh. Allah Ta'ala kata, tak penuh. Masuk, tengok. Dia pun masuk, dia kata, ya Allah penuh. Allah SWT kata, tak penuh. Kemudian Allah Ta'ala tanya lelaki tadi. Allah Ta'ala kata, kamu ingat tak dulu waktu kamu hidup di dunia? A'zama malikin fid dunya. Maharaja yang paling kaya sekali di atas muka bumi Allah, di kalangan manusia. Ingat tak? Lelaki itu kata, ingat wahai Allah. Allah SWT pun kata kat lelaki tadi, aku berikan kepada kamu seperti kekayaan lelaki itu. Dan sekali ganda kekayaan itu. Dalam satu riwayat lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala kata kat lelaki itu, aku bagi kepada kamu seperti kekayaan a'zama malikin fil ard,
lelaki ataupun maharaja yang paling kaya di atas muka bumi Allah dan 10 kali ganda. Laki-laki ni bila dia dengar, dia tahu waktu tu bahawa dia adalah yang terakhir, Allah SWT nak bagi kat dia 10 kali ganda kekayaan bumi. Dia pun kata kepada Allah, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Apakah kamu mempersendakan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Wahai Allah, kata lelaki ni, pasti pemain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam. Lalu Allah pun jawab, inni la astahzi'u mink. Aku tidak mempersendakan kamu wahai anak Adam, walakinni ala ma asya'u qadir. Akan tetapi aku mampu untuk buat apa sahaja yang aku nak. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki ini dia sebut ketika itu, dia kata, Maha suci Allah yang telah memberikan kepada aku satu pemberian yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana orang dahulu sampailah hari ini. Padahal tuan-tuan, dia adalah lelaki yang terakhir di dalam syurga kedudukannya di sisi Allah. Dia berasa dialah yang paling disayangi oleh Allah. Dia berasa dialah yang paling nikmat sekali dalam syurga. Dan dia berasa dialah yang paling tinggi kedudukannya dalam syurga. Maka tuan-tuan, hari ini kita dapat jawapan kenapa salafus salih, para sahabat Rasulullah, para sahabat tabi'in dan tabi'in tidak pernah mengejar dunia ini. Mereka tak hairan kalau terlepas salah satu daripada nikmat dunia seperti pangkat, kemasyhuran dan harta. Sebab mereka tahu bahawasanya sebenar-benar nikmat itu tuan-tuan ialah apabila seseorang itu mendapat redha Allah, apabila mendapat syurga Allah. Semoga kita semua dikurniakan jannatul firdaus tanpa hisab dan azab. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.